Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pada malam ni kita seperti mana yang telah dimaklumkan, kuliah maghrib kita di sini. Minggu sebelum ni ataupun minggu lepas kita bahas surah Al-Asr sebagai mukaddimah pengenalan. Dan saya diminta untuk sambung terus tadabbur juz'u amma. Jadi malam ni insya-Allah kita akan bahas daripada permulaan juz'u amma. Juz'u amma ni bermula daripada surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun. Dan sebelum pada kita bahas satu-satu surah ni ataupun ayat ni, saya nak beri kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang ada dalam masjid ni beberapa pengenalan ringkas terhadap Quran itu secara keseluruhan sebelum pada kita masuk dan kita bahas. Pertama sekali, saya petik dan saya kongsikan kata-kata ni ataupun pendapat ni ataupun perkara ni daripada seorang guru saya juga, iaitu Maulana Abdul Hadi yang masih hidup lagi, duduk di Besut, Terengganu. Dia selalu buat daurah tafsir. Jadi saya suka kongsikan benda ni, iaitu tentang perkara-perkara utama yang kita kena tahu dalam Al-Quran secara keseluruhan. Dia sebut ni berdasarkan pandangan dia, dengan sebab dia belajar tafsir dan dia dah buat daurah tafsir banyak kali. Jadi dia sebut perkara utama yang ada dalam Quran. Dia kata ringkasnya Quran ni dia ada 5 perkara. Ringkasnya Al-Quran mempunyai 5 perkara. Yang pertama sekali, Al-Quran ini dia mengandungi ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menceritakan tentang diri Tuhan. Ayat-ayat yang sebut tentang zat Tuhan dan sifat Tuhan. Bahkan itulah ayat yang paling banyak sebenarnya dalam Al-Quran. Dikatakan hampir 80% isi Quran dia bercakap tentang siapakah Allah Taala itu sendiri. Siapakah Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi itu yang ada dalam Quran secara keseluruhan. 30 juzuk Quran tu isi utama dia ialah perkara tu ataupun isu tu. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas daripada Quran dia cerita tentang diri Tuhan, Quran juga akan cerita pada kita tentang suruhan dan larangan Tuhan. Ini perkara kedua. Dalam Quran ni dia ada awamir dan nawahi, suruhan-suruhan dan juga larangan-larangan. Daripada siapa? Daripada Tuhan tu sendirilah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada dalam Al-Quran. Seterusnya, apa yang ada dalam Al-Quran? Al-Quran ni dia menceritakan juga perkara ketiga. Quran ni dicerita tentang hari kiamat. Antara topik utama juga dalam Al-Quran. 3 benda ni ialah topik utama. Yang pertama diri Tuhan, yang kedua suruhan dan larangan, yang ketiga akhirat, kehidupan akhirat. Quran ni dia akan cerita pada kita
Selepas pada hidup di dunia ni, ada satu lagi kehidupan. Dan tujuan kita hidup atas dunia ni ialah untuk membina kehidupan di akhirat. Jadi itu yang ada dalam Quran. Dan kita akan tengok dalam juzuk Amma nanti, isu ketiga ni lah yang akan banyak dibahaskan, iaitu isu akhirat. Isu akhirat. Okay. Sebab masalah musyrikin Mekah ataupun golongan penyembah berhala zaman Nabi ni, mereka tidak percaya wujudnya kehidupan selepas mati yang namanya akhirat. Jadi Quran ni dia akan bawa, dia akan datang kepada kita ayat-ayat yang bersifat evident ataupun hujah nak mengatakan adanya kehidupan akhirat. Okay. Itu isu ketiga. Okay. Isu keempat yang dibawa dalam Al-Quran juga, qisasul umamus sabiqah, cerita kisah orang-orang yang terdahulu. Juga kita akan jumpa dalam Quran sejarah-sejarahnya lah. Mari dalam Al-Quran tu kita akan tengok, dalam tu dia akan cerita kepada kita tentang cerita orang-orang dahulu. Sama ada orang yang degil ataupun orang yang saleh, semua ada dalam tu. Sebab apa? Sebab antara cara nak mendidik manusia ialah dengan melihat sejarah lampau. Manusia ni dia boleh jadi orang yang baik dirinya dengan dia melihat sejarah orang-orang dulu. Manusia ni nak jadi hebat ataupun bangsa tu dia nak jadi hebat, dia menyimpan sejarah yang hebat, maka dia boleh jadi hebat. Okay. Itu perkara keempat dalam Quran. Perkara kelima dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama, Al-Quran dia akan menceritakan tentang golongan sesat. Golongan sesat. Dan golongan sesat dalam Quran ni dia tak akan lari pada 4 golongan. Yang pertama, Quran bila cerita kelompok sesat, siapa? Yahudi. Yang kedua, Kristian. Yang ketiga, munafik. Dan yang keempat, musyrik, penyembah berhala. 4 kumpulan sesat ni Quran detailkan. Quran detailkan. Bila mana sebut orang sesat dalam Quran, dia tak akan lari pada 4 golongan ni: Yahudi, Kristian, munafik dan juga musyrik. Hak tu yang ada dalam Quran. Yang luar pada Quran banyak. Macam kita hari ni, banyak kita tengok orang ataupun kelompok yang sesat ni banyak. Tapi kalau kita tengok asas kesesatan tu, dia tak akan lari pada 4 kumpulan ni. Maknanya Quran ni dia bawakan kepada kita teori-teori asas. Jadi kesimpulannya, Quran ni bercakap tentang 5 perkara. Dia bercakap tentang diri Tuhan, cakap tentang suruh dan larang daripada Tuhan. Yang ketiga bercakap tentang akhirat. Dan yang keempat bercakap tentang cerita orang-orang dulu, sama ada baik ataupun jahat. Dan juga bercakap tentang golongan sesat yang terdiri daripada 4 golongan, iaitu Yahudi, Kristian, munafik dan musyrik. Itu secara umum. Quran ni dia ada 5 perkara tu. Kita baca 30 juzuk Quran, daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke 6236. Itu 5 perkara tu Quran ni bercakap. Dia tak akan lari pada 5 isu tu. Quran akan bercakap. Jadi lepas daripada kita tahu perkara-perkara penting ni, kita baca Quran, kita kena usaha cari dekat mana ayat Quran yang bercakap tentang 5 perkara ni. Usaha cari. Bila mana kita nampak isu ataupun poin-poin utama ni, kita baca ayat Quran, kita tak akan jadi menyeleweng. Kita tak akan lari nak bincang isu lain panjang sangat. Sebab dia tak akan lari daripada 5 isu. Yang ni keseluruhan Quran. Yang ni keseluruhan Quran sebagai mukaddimah pengenalan untuk tuan-tuan ambil sebagai orang kata apa, maklumat awal. Maklumat awal. Seterusnya, mukaddimah kepada juzuk amma. Juzuk amma ni kalau kita tengok, kita buka Quran kita ni, Quran cetakan mana-mana pun, Quran resam Uthmani, juzuk amma ni dia akan bermula muka surat 564 dalam mushaf kita. Dalam mushaf dalam Quran, tuan-tuan bukalah Quran cetakan mana, Mekah, Madinah ke terjemah ke apa semua, kita tengok juzuk amma surah An-Naba, dia akan bermula muka surat 582. Silap sebut ni, 582 dia bermula muka surat tu, sampailah habis Quran 603 ataupun 604 bagi setengah cetakan. 20 muka surat ataupun 22 muka surat lebih kurang. Itu satu juzuk Quran atau satu juzuk daripada juzuk amma. Okay. Dia ada berapa surah? Juzuk amma ni ada 37 surah.
Seluruh juzuk amma ni ada 37 surah. Semua juzuk amma. Okey. Dan juzuk amma ni keseluruhan, hampir keseluruhan surah-surah dalam juzuk amma ni dia turun ketika mana Nabi berada di Mekah. Nabi belum hijrah ke Madinah. Sebahagian ulama dia sebut surah-surah ini diturunkan pada fasa kedua dakwah Nabi. Fasa kedua ni fasa yang macam mana? Sebahagian ulama dia bahagikan dakwah Nabi di Mekah ni 3 fasa ataupun 4 fasa. Kita ambil yang 3 fasa lah, 3 fasa. Fasa pertama, Nabi duduk di Mekah selama 13 tahun, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini fasa pertama. Yang ni tekanan tak kuat sangat. Tekanan tak kuat sangat. Itu fasa pertama. Yang masuk Islam pun majoriti orang-orang yang lemah daripada kalangan hamba-hamba saja. Selama 3 tahun. Pindah fasa kedua, dakwah secara terbuka. Bila mana Nabi SAW iklankan risalah yang Allah Ta'ala beri pada Nabi. Bila mana Allah Ta'ala suruh Nabi ni iklankan dia tu siapa kepada seluruh orang Mekah. Kalau kita baca kitab sirah, kita akan tengok Nabi buat pengumuman ni di mana? Nabi buat pengumuman ni di atas Bukit Safa. Nabi buat pengumuman. Dalam riwayat sirah yang masyhur, kita baca dalam Rahiqul Maktum, dia sebut Nabi naik atas Bukit Safa. Hari pertama ni Nabi nak war-warkan dakwah Nabi secara terbuka. Nabi sebut, Nabi kumpul seluruh Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, dan juga orang-orang Mekah. Nabi kata, aku ingin tanya kepada kamu satu soalan. Sebagaimana riwayat tersebut, sekiranya aku kata di belakang bukit ini ada satu kumpulan tentera nak mari menyerang Mekah, adakah kamu percaya? Jawab semua yang duduk depan Nabi ni, kami percaya pada kamu wahai Muhammad, sebab kamu tidak pernah ada rekod tipu orang. Tak pernah. Kami percaya. Kamu pun digelar sebagai Al-Amin. Kami percaya. Lepas tu Nabi pun jelaskan apa kedudukan dan juga jawatan Nabi. Nabi kata, ketahuilah sekalian Quraisy, apa yang kamu sembah pada berhala-berhala itu semuanya batil dan tak betul. Sembahlah pada Tuhan yang satu, Tuhan yang diseru ataupun Tuhan yang pernah diseru oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang pernah duduk sini. Bila mana Nabi sebut lagu tu, apa jadi? Kita baca nasirah. Pak saudara dia Abu Lahab angkat tangan, tabballaka ya Muhammad sairal yaum, celaka kamu wahai Muhammad, seluruh hari kamu celaka. Kamu kumpulkan kita semua nak beritahu batilnya ibadah kita ni. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah, Abu Lahab sebab apa dia lawan terus? Nabi sebut macam tu, dia lawan terus. Direct dia lawan. Nabi kata batil ni semua berhala, 360 berhala ni semua batil. Yang kamu duduk sembah, kamu duduk sembelih depan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah ni batil, sia-sia. Tuhan tak perlukan benda ni. Terus dicantas oleh Abu Lahab. Sebab apa? Kalau kita baca sirah, adakah Abu Lahab ni seorang penyembah berhala yang bagus ataupun yang baik? Dia ni memang jenis suka pergi sembah berhala ke? Tak. Cuma Abu Lahab ni lah orang yang menjaga maintenance berhala-berhala tu. Projek cat berhala, kalau berhala tu warna pudar dia lawan Nabi sebab dia takut kalau orang percaya lepas pada ni tak ada lah projek, tak ada duit lah aku, bisnes aku lingkup. Sebab tu dia cantah awal-awal. Dia tu bukan jenis dia sembah berhala sangat. Okay. Tapi dia nampak Muhammad ni kalau dia bercakap lebih sikit je, lingkup habis bisnes kita. Jadi kita kena counter terus, kita kena cantah tu. Sebab dalam riwayat kata dia juga orang yang ada trading berhala. Dia buat berhala. Maknanya dia ada kedai-kedai jual berhala. Orang nak saiz poket ada, saiz nak letak dalam rumah ada, nak letak atas unta ada, dia yang jual. Jadi kalau Muhammad kata batil, anak saudara dia kata batil, lingkuplah bisnes dia. Asal-asal penentangannya begitu. Asal-asal penentangannya mari daripada tu. Okay.
Dan sebab itulah juga turunnya surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Hak yang kita biasa baca itulah. Nanti kita akan bahas sampai surah tu. Cuma nak beritahu, itu bermula fasa kedua dakwah Nabi. Bila mana Nabi start bercakap batilnya sembahan berhala, maka pada waktu tu Sadatil Quraisy, orang-orang besar Quraisy yang duduk di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kita tahu, parlimen bagi orang-orang Mekah. Maknanya pemimpin-pemimpin dia akan berkumpul di Darun Nadwah. Orang-orang yang duduk dalam majlis mesyuarat Darun Nadwah ni, mereka dah start berbincang. Pada fasa kedua ni dia kata, bila mana Muhammad start dakwah secara terang-terangan, kita tak boleh tinggal diam. Dulu dengar ura-ura Muhammad ni berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kita boleh diam lagi. Ni dia naik fasa 2, tak boleh diam, kita kena lawan. Okay. Maka fasa 2 ni, setiap kali Nabi keluar, tiap-tiap hari selama 7 ataupun 8 tahun ni, Nabi keluar tiap-tiap hari, Nabi nak baca ayat Quran, maka akan ada orang yang akan berhujah dengan Nabi direct, ataupun orang yang cuba hina Nabi. Maknanya orang akan lawan Nabi dalam bentuk lisan. Itu fasa 2. Fasa 3 kemuncak. Sebab fasa 3 ni, pada waktu tu kalau kita baca sirah, Umar dah masuk Islam, Hamzah dah masuk Islam. Waktu tu siapa lawan Islam kena bantai. Dulu lawan lisan je, lawan mulut. Fasa ketiga ni, siapa nak bercakap Islam, boykot. Siapa bercakap Islam, kita rendam dalam minyak panas. Dah bermula pembantaian. Itu sebahagian ulama' dia bahagikan 3 fasa. Ada bahagikan 4 fasa. Fasa pergi ke Habsyah dulu, macam-macam. Okay. Cuma nak beritahu, Juzuk Amma tu 37 surah tu, dia turun waktu fasa 2 tu lah. Iaitu fasa Nabi bercakap, orang lawan Nabi secara lisan. Orang tak pukul lagi Nabi, orang tak sakiti lagi sahabat Nabi. Majoriti Juzuk Amma dia akan cerita ataupun dia akan bercakap, dia turun pada waktu tu. Dia turun pada waktu tu. Okay. Jadi malam ni saya bawa sikit beberapa ringkasan persoalan-persoalan yang kita kena timbulkan sebelum pada kita bahas dan kita tafsir, kita tadabbur surah Juzuk Amma ni, surah dalam Juzuk Amma ni. Okay. Sebelum kita tadabbur surah-surah dalam Juzuk Amma ni, dia ada lebih kurang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan. Soalan ni bila mana kita tahu, kita baca Juzuk Amma ni, kita akan nampak Juzuk Amma sedang menjawab soalan-soalan ni. Ini ringkasan lah, ringkasan. Okay. Apa dia yang akan kita berjumpa dalam Juzuk Amma ni? Okay. Dalam Juzuk Amma ni, kata sebahagian para ulama sini, dia sebut antara benda-benda ataupun antara perkara-perkara yang akan diajukan, soalan yang akan diajukan yang terjawab dalam Juzuk Amma ni, salahkah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sekutu? Itu yang kita akan tengok. Surah-surah Juzuk Amma ni dia akan jawab isu tu. Salah ke Tuhan dia ada pendamping ataupun dia ada wali-wali yang boleh diseru sama taraf? Salah. Juzuk Amma akan jawab soalan tu. Okay. Yang kedua, soalan yang ditimbulkan oleh para ulama, bagaimana alam yang sempurna perjalanannya ini akan berakhir dengan kemusnahan? Macam mana dunia yang kita duduk comel, ada bukit, ada pokok-pokok, ada sungai, dia akan berakhir dengan fana, kemusnahan. Macam mana? Juzuk Amma akan jawab. Juzuk Amma akan jawab. Okay. Seterusnya, yang ketiga, bagaimana jasad manusia yang telah dimamah tanah lalu menjadi debu akan dicantumkan, dibalut dengan daging dan dihidupkan semula sebagaimana kehidupan di dunia dulu. Ini juga kebingungan orang Arab pada waktu tu, musyrikin pada waktu tu. Sebab Nabi beritahu kita akan ada kehidupan akhirat, Allah Ta'ala akan bangkit balik kita daripada kubur. Jadi bagi orang-orang musyrikin Mekah, macam mana Tuhan nak bangkitkan orang yang dah hancur dalam kubur? Orang yang dah hancur dalam kubur macam mana? Dan kalau kita tengok, dia orang ni cerdik juga. Dia orang persoalkan pada Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kalau yang mati dalam kubur tu okey lagi. Maknanya mati, orang pun tanam dalam kubur. Kalau dia mati dimakan binatang buas, macam mana Tuhan nak pilih daging dia dengan daging binatang? Dia nak bagi rumit, kosok kepala tu. Contoh, dia diserang singa tengah-tengah hutan.
ataupun tengah-tengah padang pasir. 5 ekor singa makan dia. Maknanya jasad dia duduk dalam 5 ekor tubuh singa tu. Macam mana Tuhan nak pilih dalam tubuh singa ni sikit, singa ni sikit, singa ni sikit? Benda boleh buat je, cuma saja nak bagi rumit. Pandai juga. Dia idea syaitan ni macam-macam. Dia boleh mari. Okay. Maknanya hak dalam kubur kami tak muskil dia kata. Sebab dia mati dalam kubur dah. Hak ni yang mati tengah laut ni, tak tahu duduk ke mana. Hak yang mati dalam perut binatang apa semua, macam mana Tuhan nak cantumkan? Juzul amma akan jawab. Juzul amma akan jawab isu tu. Okay. Soalan yang keempat, bagaimana setiap inci perbuatan dan perkataan manusia, sama ada baik ataupun buruk, boleh dirakam secara terperinci dan akan dipaparkan semula. Sebab Nabi ataupun surah dalam juzul amma ni dia akan cerita amalan-amalan kita akan dipertontonkan balik. Jadi bagi orang Arab musyrikin ni, dia orang akan rasa pelik sampai sedetail tu kah amalan kita ni akan diekspos di akhirat, akan ditunjuk balik. Zaman tu mungkin kita boleh terima lah orang macam orang kata tak masuk akal. Kita bercakap ni orang boleh, Tuhan boleh sebut balik, boleh tunjukkan balik. Zaman kita ni kita rasa macam benda tu kita boleh terima. Sebab zaman kita ni ada macam-macam alat perakam. Belum akhirat lagi tuan-tuan, belum akhirat lagi. Macam-macam alat perakam. Hak ni teknologi manusia. Kita ada kamera, kita ada voice recorder, macam-macam. Tak mati lagi. Tapi kalau kita buat salah dengan orang boleh bawa bukti suara mahkamah, suara kita, gambar kita. Cuma kita je nak nafi ke nak terima. Itu baru dunia. Maknanya kita tengok teknologi dunia hari ini telah membuat sedikit gambaran akhirat. Kita nampak dunia hari ini dia boleh rakam semua. Ada CCTV apa semua. Di akhirat lebih detail daripada tu. Kita tengok CCTV boleh tunjukkan pukul berapa, orangnya macam mana. Dan teknologi Tuhan lebih daripada tu. Cuma bagi konteks zaman Nabi ni, dia orang macam tak masuk akal. Dia orang tak masuk akal sebab benda tu belum wujud lagi zaman tu. Alat-alat perakam belum wujud. Okay. Itu soalan keempat. Soalan yang kelima, saya nak beri 5 soalan. 3 lagi kita simpan. Okay. Akan datang. Okay. Salahkah yang kaya terus kaya dan mengambil kesempatan terhadap yang lemah kerana mereka tidak mahu berusaha? Ini juga antara isu yang ditimbulkan bila mana kita nak bahas juzul amma ni. Sebab musyrikin Mekah ni dia ada kasta-kasta yang tersendiri. Dia ada orang kaya yang akan kaya terus, dan dia ada orang bawahan yang terus ditindas dan terus ditindas. Jadi orang-orang kaya bila mana dia dengar ayat keluar zakat, beri sedekah, dia orang akan rasa macam berat benda tu berat. Dia orang akan fikir kita kerja susah-susah, hak yang miskin tu tak kerja, tak belajar, tak cerdik, tiba-tiba duit kita nak kena bagi ke dia. Dia orang fikir macam tu. Dia orang fikir. Dan itu benda yang dijawab ataupun benda yang ada dalam juzul amma. Soalan-soalan tu 5 soalan. Ada 8 soalan tapi 5 soalan dulu saya bagi nak beritahu kepada tuan-tuan semua. Soalan-soalan tu bila mana kita tengok baik-baik, jawapannya ada dalam juzul amma. Jawapannya sedang disusun dalam ayat-ayat dan juga dalam surah-surah dalam juzul amma tu sendiri. Okay. Jadi itu sebagai mukaddimah ataupun sinopsis ringkas. Kita nampak juzul amma ni nak bercakap tentang apa? Juzul amma nak bercakap tentang apa? Okay. Majoriti soalan-soalan tu kalau tuan-tuan tengok, isu dia isu akhirat. Isu akhirat. Sebab satu benda yang tak dapat dicerna oleh akal manusia. Akhirat ni satu benda yang tak dapat dicerna oleh akal manusia. Tidak ada kajian sains yang tepat boleh pastikan akhirat tu wujud, tak ada. Tinggi mana pun ilmu sains hari ni, dia boleh tak buat kajian nak pastikan akhirat tu ada. Sukar. Sebab dia adalah benda yang luar daripada panca indera manusia. Cuma kita kena tahu, itu ialah benda yang mustahil bagi Allah, mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut sebagai al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Orang-orang beriman ni ataupun orang-orang Islam ni, dia ada satu bahagian yang dia kena beriman bulat-bulat gitu saja. Dengar daripada Nabi,
dengar pada Quran, benda tu tak masuk akal, tapi kena terima sebab Nabi sebut dan juga Quran pun sebut. Quran sebut tentang syurga, Quran sebut tentang neraka, Quran sebut tentang arash, Quran sebut macam-macam tentang makhluk-makhluk gaib yang tak dapat kita lihat dengan panca indera kita. Kita terima? Kita tak boleh kata apa. Dan kita tak terima benda tu mengganggu gugat keimanan kita. Sebab tu kalau kita tengok selama 13 tahun Nabi berada di Mekah, kebanyakan ayat-ayat Quran ni dia akan cakap tentang bab beriman pada perkara gaib, beriman pada akhirat, kebanyakan. Sebab benda ni akan diulang tiap-tiap hari oleh Nabi kepada para sahabat, dan sahabat Nabi ni dia kuat iman. Sebab hari-hari duk dengar benda-benda seperti ni, jadi dia akan percaya. Dia akan semak dan dia akan pasak dalam diri dia. Okay. Jadi itu nak beritahu pada kita sebagai mukaddimah tentang juzuk amma tu sendiri. Dia bercakap tentang kebanyakannya isu akhirat. Okay. Jadi malam ni kita sentuh sikit surah An-Naba. Surah An-Naba ni panjang. Amma yatasaalun, surah yang ke-78 dalam Al-Quran. Ada berapa ayat tuan-tuan? Ada 40 ayat. Kalau kita buka mushaf, muka surat 582 dan juga muka surat 583, satu muka setengah, itu ayat-ayat daripada surah An-Naba. Pertama sekali nak bahas tentang nama surah An-Naba. Kalau kita buka terjemahan, tuan-tuan yang nak buka Quran dalam telefon pun semua boleh buka. Lepas ni kuliah kita nak bawa Quran terjemahan pun tak ada masalah. Nak bagi nampak poin, okay. An-Naba, kita buka Quran terjemahan, apa yang dia akan terjemahkan? Berita besar. Berita besar. Itu terjemahan daripada bahasa Melayu. An-Naba maksudnya berita besar. Naba'a, berita. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, dia ada perkataan lain yang juga boleh diterjemah dalam bahasa Melayu dengan maksud yang sama, berita, iaitu al-khabar. Al-khabar. Kita selalu sebut surat khabar, surat khabar. Perkataan tu mari daripada bahasa Arab lah, khabar. Okay. Tapi kalau kita tengok apa beza khabar dengan naba? Naba'a wal khabaru. Apa beza dia? Khabar ni, kata para ulama yang mendefinisikan perkataan khabar, dia kata qaulun yahtamilu sidqa wal kadhib. Satu berita, perkataan yang masih lagi tergantung benar ataupun dustanya, itu khabar. Surat khabar tuan-tuan baca surat khabar, berita dalam surat khabar tu boleh percaya belaka? Tak boleh percaya. Ada yang berita betul, ada head letter tu nak bagi panas isu je. Sebab tu kita panggil surat khabar, kita tak panggil surat naba, kita panggil surat khabar. Sebab perkataan naba dalam bahasa Arab, berita tu pasti betul, bukan tipu, bukan lebong. Maksudnya kata bukan lebong. Okay. Berita tu berita betul. Sebab tu surat khabar dipanggil surat khabar, sebab dalam tu ada berita tipu. Melainkan surat khabar tu betul, kita panggil surat naba, tapi orang tak panggil macam tu. Cuma nak beritahu dia beza an-naba dengan khabar. An-naba ialah berita yang tak dapat didustakan. Adapun khabar, berita yang masih lagi tergantung benar dan dustanya. Jadi daripada nama surah tu kita boleh tengok berita yang Tuhan nak cerita 40 ayat dalam surah An-Naba ni, berita yang Tuhan namakan dengan nama naba, iaitu berita benar. Semua orang harap akan faham bila sebut naba, ni cerita bukan main-main punya cerita. Ini cerita serius punya cerita. Okay. Nama surah ini disebut dalam ayat yang kedua. Kita baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya, iaitu tentang berita yang besar. An-naba'il 'azim, berita yang besar. Jadi nama surah tu diambil daripada ayat yang kedua tu. Okay. Jadi itu nak beritahu pada kita tentang nama surah. Okay. Dan surah An-Naba ni kalau kita tengok, dia surah yang ke-78 dalam Quran, tapi surah yang ke-80 diturunkan. Tuan-tuan kena beza, jemaah semua kena beza. Surah-surah dalam Quran, susunan surah pertama sampai surah 114 tu susunan lain, turutan penurunan lain. Susun lain,
Tapi turunnya lain. Ayat pertama turun pada Nabi ialah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. Tapi ayat tu tak duduk pada muka surat pertama Quran. Duduk juzuk amma juga. Walaupun wahyu tu wahyu pertama. Surah Baqarah turun lepas Nabi hijrah ke Madinah, tapi duduk nombor 2. Susunan lain, turutan lain. Jadi surah An-Naba susunannya 78, turutan penurunannya surah yang ke-80 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW diturunkan surah ni surah yang ke-80. Maknanya masih lagi kategori surah-surah yang awal diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Nabi berada di Mekah. Saya nak beri sinopsis surah. Style saya kalau saya ajar surah-surah ni ataupun kita ajar tadabbur ni, saya suka bahagikan dulu. Surah tu ada 40 ayat. Kita bahagi berapa bahagian untuk kita nampak isu-isu dalam surah tu. Dia kuliah yang macam ni ada slide gagah sikit nampak. Akan datang kita bincang. Dia kalau tak ada slide ni dia macam nak bayang pun payahlah lah terbayang mi goreng, duk ingat mi goreng ya. Duk terbayang ke lapar perut pula. Main kata ngapa Quran apa semua ni tak nampak mana. Akan datang kita akan sebut. Cuma benda tu nak nampak. Sebab kita ni tuan-tuan masa tak banyak. Kalau kita nak belajar bahasa Arab dulu, macam kita sebut kuliah minggu lepas, dapat peta sebut harta berharga mana, pergi belajar bahasa tu dulu. Masa lama. Kita kena ambil masa dan kita kena curi masa untuk kita faham Quran dengan cepat. Sebab kita nak bagi Quran tu betul-betul jadi pasak. Macam mana Quran tu turun pada sahabat Nabi. Sebab kita kena tahu, sahabat Nabi ni dia macam kita. Mereka tidak semua pandai menulis, pandai baca. Tuan-tuan kena ingat, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kalau yang kita selalu dengar hadis Nabi Abu Hurairah. Dia hafal 5,300 lebih hadis dalam keadaan tak pandai menulis, tak pandai baca. Dia jago hafal hadis tapi tak pandai menulis, tak pandai baca. Sebab tu kalau kita tengok ada satu cerita Abu Hurairah ni, dia ada satu cerita. Seorang tabi'in nama dia Ikrimah ni anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Dia belajar lama dengan Abdullah bin Abbas. Satu hari Abdullah bin Abbas minta Ikrimah ni temankan dia pergi ke satu tempat di Madinah, kalau saya tak silap, di Madinah, nak pergi jumpa dengan kawan. Maknanya sahabat Nabi nak jumpa dengan kawan. Abdullah bin Abbas tak beritahu kawan tu siapa. Kawan dia tu Abu Hurairah lah. Tak beritahu pada anak murid ni, Ikrimah ni. Lepas daripada tu sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, kebetulan waktu salat dah masuk. Saya tak ingat solat apa, kita baca lama dah riwayat ni. Lepas tu yang jadi imam tu Abu Hurairah, sebab dia guru besar. Dia tok syekh lah, kita kira tok guru besar. Dia jadi imam. Cuma Ikrimah tabi'in tak kenal tu Abu Hurairah, tak kenal. Jadi imam. Lepas pada tu solat sekali, dia Ikrimah dan tok guru dia Abdullah bin Abbas jadi makmum pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia jadi imam solat. Dia angkat takbiratul ihram, suara kuat. Allahu akbar, suara kuat. Tapi bila nak rokok, suara perlahan. Takbir intiqalat semua perlahan. Dia adalah hadis tuan-tuan, Nabi ni dia kuatkan suara takbiratul ihram sahaja, hak lain Nabi perlahan. Ada sebahagian sahabat berpegang dengan cara sembahyang macam tu. Jadi Ikrimah ni dia tak biasa sembahyang macam tu. Dia biasa sembahyang dengan Abdullah bin Abbas ni, takbir intiqalat pun suara kuat macam kita buat. Rokok Allahu akbar semua kuat. Selesai sudah beri salam, Ikrimah tabi'in tu tuan-tuan, dia sebut satu perkataan. Dia kata ahmaq, tu imam bodoh, dia kata. Direct lagi. Ahmaq ni tu imam bengong, Terengganu panggil bengong. Abdullah bin Abbas tengok ke anak murid dia kata sunnat Abil Qasim, ni sunnah Nabi. Mu belajar baru 2 jari, kata orang bengong dah.
Cerita ni kadang-kadang nak kena juga dengan bangsa masyarakat kita ni, ada juga jenis perangai lagu tu. Biasa buat lagu ni, tak aja tengok orang buat lagu ni terkejut. Terkejut tu nak bengong orang selalu. Dia kata Ahmad. Kata Abdullah bin Abbas, guru dia, sunnat Abil Qasim, ni sunnah Nabi. Cuma yang aku amal suara kuat, yang dia amal suara perlahan. Dan kamu kena tahu, ini sahabat Nabi yang banyak hafal hadis. Banyak hafal hadis. Dia minta maaf lah. Dan riwayat tersebut dia minta maaf. Dan inilah Abu Hurairah. Inilah Abu Hurairah yang dikatakan muksirin fil hadis. Dia Ikrimah minta maaf. Ikrimah minta maaf pada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, kalau kamu nak belajar hadis, pergi belajar dengan Abdullah bin Amru bin Al-As, sahabat Nabi juga. Sebab dia orang pandai menulis, pandai baca. Aku tak pandai menulis, tak pandai baca. Dia dapat hadis Nabi, dia tulis. Aku dapat hadis Nabi, aku bergantung pada kekuatan hafalan. Dia masa Ikrimah saung tu, dia dengar, dia tu imam tu dia dengar Ahmad tu. Tuan-tuan boleh bayang tu imam kena saung, apa perasaan tu imam tu kena saung bengong. Kalau kita duduk di tempat Abu Hurairah, kita kata dah pada Abdullah bin Abbas tu, tinggal anak murid muslim ni biar belajar dengan aku lah. Nampak sedap sangat bengong kat orang ni. Okay, biar dia belajar dengan kita 2, 3, 4 tahun, biar reti sikit. Tak. Akhlak cukup tinggi. Dia kata kamu pergi tengok hadis dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, belajar dengan dia. Sebab aku tak pandai menulis, tak pandai baca. Tapi dia tu paling banyak hadis Nabi. Cuma nak beritahu pada kita, itu para sahabat. Tak pandai menulis, tak pandai baca, mereka hebat. Dan kita kena tahu sahabat-sahabat Nabi majoriti tak pandai menulis, tak pandai baca. Sebab dia orang ni orang bawahan. Orang bawahan, bekas hamba yang memang tidak mendapat bahagian nak belajar tinggi, tak ada. Dia orang tak sempat nak belajar tinggi. Dia orang lahir-lahir itu keturunan hamba dah. Bila nak belajar tinggi, macam Bilal berapa. Jadi sebahagian dia orang dengar Quran, dia orang sematkan Quran tu. Dia orang semat Quran. Maknanya kadang-kadang kita kena tengok senario ataupun persekitaran kehidupan sahabat Nabi ni, dia macam kita. Sebab kita ni mungkin kita fikir nak belajar Quran ni kena pergi belajar negara Arab dulu 4-5 tahun. Bila saya umur 60 dah. Tak. Kita kena tahu benda tu, bahawasanya pembelajaran Al-Quran dia tidaklah bersifat tertutup, kena ada satu kaedah. Tak, semua orang berhak. Kita kena tahu Quran dah sebut, Allah Ta'ala dah sebut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Quran untuk diingati, dihafalkan. Kenapa kamu tidak mahu mengambil pengajaran? Tuhan dah sebut Quran tu sifat dia mudah. Okay. Balik semula kepada perbahasan surah An-Naba ni. Surah An-Naba ada 40 ayat. Bahagian pertama dia ada 5 bahagian yang dibahagikan oleh para ulama. Bahagian pertama ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada bahagian pertama ni situasi Quraisy. Situasi Quraisy. Keadaan musyrikin Mekah pada waktu tu. Apa keadaan dia orang? Keadaan dia orang bila mana dengar Nabi ni sampai ke Quran, perangai dia orang, penerimaan dia orang macam mana? Ayat 1 sampai 5 dia sebut sifat musyrikin Mekah. Okay. Kalau kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ayat 1 sampai 5. Okey. Ini bahagian pertama. Kita tengok terjemahan dia. Allah Taala sebut amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya ataupun saling tanya bertanya. Allah Taala start surah An-Naba ni dengan persoalan. Dengan persoalan. Dia tarik perhatian orang yang baca Quran supaya tengok situasi keadaan musyrikin Mekah bila mana terima ataupun dengar Nabi yang cerita Quran, Nabi Muhammad. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling tanya bertanya. Maknanya situasi pada waktu tu bila mana Nabi ni cerita Quran, musyrikin Mekah pada waktu tu mereka paling cari ataupun bercakap sama-sama sahabat dia orang,
Maknanya bendanya dia isu bualan hangat. Muhammad ni cerita satu benda, iaitu cerita akhirat. Nak beritahu pada kita Quran ni bila mana turun dia meletup panas pada waktu tu. Sebab apa meletup panas? Sebab susunan perkataan Quran ialah susunan yang hebat. Susunan perkataan Quran ni hebat. Kita kena tahu bangsa Arab, musyrikin Mekah pada waktu tu, mereka ni hebat dari segi apa? Azan dulu bila lu azan. Azan dulu. Okay. Masuk tu.
Kita sambung balik sambungan. Allah Ta'ala sebut ayat pertama, amma yatasaalun. Ini situasi keadaan musyrikin Mekah. Mereka paling kiri, paling kanan, duduk mana-mana pun duk cakap tentang isu ni, iaitu Muhammad Rasulullah telah bawa satu benda yang tak pernah orang dengar, iaitu berkaitan akhirat. Ayat kedua pun masih lagi duk terang tentang benda tu, anin naba'il azim, tentang berita besar. Berita besar tu ialah kehidupan akhirat ataupun kiamat. Sebab dia orang tak pernah dengar yang nama kehidupan kiamat ni. Kemusnahan pernah dengar. Kita ni bila mana kita mati, tanam, timbuh di tanah, musnah, hancur dah jasad kita. Okay. Tapi cerita lepas daripada hancur tu, cantum balik. Cerita ni tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Sebelum ni tak ada orang bawa cerita. Sebenarnya dah ada orang bawa cerita, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bawa dah cerita tu. Tapi dengan sebab fatala alaihimul amad, kata para ulama, panjang tempoh masa daripada Nabi Ismail nak jumpa dengan Nabi Muhammad tu jauh sangat. Jadi orang Arab dalam tempoh kosong tu, mereka telah dimasuki dengan kerosakan-kerosakan daripada bangsa lain, terutamanya Bani Israel yang rosakkan mereka. Sehingga mereka ni samar tentang kiamat. Tak pernah dengar kiamat tak pernah dengar. Cerita kiamat ni Muhammad baru bawa. Dan satu benda yang lagi sedap ataupun lagi hebatnya, ayat yang Muhammad bawa cerita kiamat ni nak sama hebat dengan syair-syair Arab yang hebat pada waktu tu. Susunan perkataan Nabi Muhammad tak pernah belajar ummi. Itu yang disepakati oleh para ulama. Walaupun ada ulama yang berselisih. Sebahagian kata Nabi ni, ada riwayat kata Nabi pergi belajar menulis, belajar membaca, tapi riwayat tu tak diterima ramai lah. Majoriti kata Nabi ni ummi, tak pandai menulis, tak pandai baca sampai ke mati. Majoriti kata macam tu. Okay. Walaupun Nabi tu ummi, Nabi berjaya membacakan ayat-ayat yang hebat, yang mana ayat-ayat tu telah menenggelamkan syair-syair Arab yang hebat. Kalau kita baca sejarah orang Arab ni tuan-tuan, orang Arab ni dia orang hebat dengan syair. Dia orang hebat dengan syair. Okay. Dan dia orang ni dia ada satu tempat di Mekah tu, nama dia Suq Ukaz. Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ni nama dia lah. Tempat orang mendendangkan syair dan orang jual syair. Syair-syair hebat tu dijual dengan harga mahal. Harga-harga yang mahal. Harga yang ratus ribu dirham, ratus ribu dinar. Dan ada 7 syair yang hebat, dia panggil Sab'ul Mu'alliqat, 7 syair yang digantung di Kaabah dulu. Kiswah Kaabah tu dulu, kelambu Kaabah ni, dia ada tulisan syair, 7 syair dulu. Turun Quran tak laku 77 tu. 77 tu jadi koman, jadi tak hebat. Tak hebat. Cuma orang jadi pelik ni, Nabi tak pandai menulis, tak pandai membaca, tiba-tiba boleh baca ayat sedap lagi pada syair tu. Sedap lagi pada syair tu. Ni satu benda yang memang orang jadi pening, kecoh, jadi kecoh. Okay. Ayat ketiga Allah Ta'ala sebut allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu ragu-ragu dan saling berselisih mengenainya. Allah Ta'ala sebut bila mana Nabi cerita adanya hari kiamat, first kali yang terdetik dalam hati orang-orang kafir ni ragu, syak, tak percaya. Muhammad cerita lepas daripada mati ada hari kebangkitan, tak percaya. Sebab apa tak percaya? Muhammad budak muda, SPM pun tak ada. Mana katanya belajar pun tak, nulis tak reti, baca tak reti. Kita pegang jawatan ni, PhD pun ada. Mana nak kata lebih kurang tu lah. Takkan kita mentah-mentah nak percaya dengan budak ni? Entah dia kena sampuk hantu apa di Gua Hira pun kita tak tahu. Tiba-tiba cerita hebat, cakap sedap. Itu propaganda yang dibuat. Propaganda buat. Cuma nak beritahu first tu dia jadi macam mana? Mukhtalifun. Dia jadi ragu. Dan kalau kita tengok perkataan mukhtalifun ayat ketiga ni, Allah Ta'ala pilih perkataan yang sangat tepat. Mukhtalifun, mereka itu senantiasa. Bahasa Melayu dia akan terjemah
sentiasa berselisih. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, orang tak percaya kiamat ni tuan-tuan, dia bukan stop dekat zaman nabinya. Sampai zaman kita ni pun ada orang yang tak percaya kiamat. Sebab tu dia bawa dalam bentuk fi'il mudhari' ataupun dia bawa dalam bentuk kata kerja yang sedang berlaku. Maknanya orang tak percaya kiamat ni sampai hari ni tahun 2020 sepatutnya ada kereta terbang dah, tapi orang cerita kiamat ni ada lagi orang tak percaya. Kereta terbang tu ada orang yang boleh terima, boleh tolak, tapi cerita kiamat ni ada orang tak percaya, orang tak percaya. Kalau orang kafir kita tak rasa takjub sangat, ada orang Islam dia tak percaya. Dan para ulama bahas, orang yang tak percaya kiamat ni ada dua kategori. Pertama, dia memang tak percaya, dia sebut iktikad dia tak percaya. Yang kedua, mulut sebut percaya, tapi perilaku macam orang tak percaya. Mulut tanya, percaya tak lepas mati ni ada kiamat? Percaya. Dah mana tak semayang? Tu cerita lain. Cuma tanya, percaya. Orang kata asal jawab, tapi percaya tak percaya. Perbuatan tu nampak macam tak percaya. Urusan jual beli, riba lagi, macam tak percaya kiamat. Cakap dengan orang, tipu lagi, macam tak percaya juga kiamat. Tapi tanya takut dah mati, takut. Percaya dah lepas mati dari mana? Percaya. Dia tu sendiri lebih kurang macam orang tak percaya pun. Mulut je sebut percaya. Dan itu kategori yang ditakuti, sebab itu kategori munafik. Kalla saya'lamun. Ayat yang keempat Allah Ta'ala sebut, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kalla ni penafian. Allah Ta'ala nafi. Allah Ta'ala kata mereka lepas pada ni satu masa, satu keadaan, mereka akan jadi orang yang tak ragu dah. Bila mati, lepas mati, lepas tu bangkit pada kubur, rupa-rupanya ada kiamat. Masa tu tak ada dah. Tak ada dah sikap ya ke tak kiamat. Tak ada dah. Dah memang kiamat dah dah tu. Dah memang bangkit dah pun. Maknanya nak beritahu pada kita, golongan yang ragu-ragu ni, kalau mereka tidak mahu mencari jawapan pada keraguan tu, dengan mereka pergi cari ayat-ayat Tuhan, ataupun mereka biarkan keraguan tu, lah sekali kita akan terserempok juga dengan hari tu. Lah sekali. Betapa tak mau terimanya hari kiamat. Macam Abu Jahal dia tak percaya hari kiamat. Sangat-sangat tak percaya, bermati-matian kata tak percaya. Sebab tu kau tengok perang Badar, bila mana Nabi ni selesai perang Badar, Nabi himpunkan beberapa mayat orang-orang yang kuat lawan Nabi. Riwayat kata 9 ataupun 10 orang. Geng-geng kepala hitam yang duk lawan Nabi dulu. Sponsor besar dalam perang Badar ni sebahagian besar mati. Salah seorang daripada 9 tu Abu Jahal yang mati. Nabi uruskan jenazah dia orang molek. Nabi uruskan dengan baik. Cuma sebelum nak suruh tanam tu ada riwayat kata Nabi pergi bercakap dengan 99 tu. Nabi bercakap. Nabi sebut, Nabi kata inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami telah dapati janji Tuhan kami benar. Dan aku nak tanya pada kamu 9 orang ni, adakah kamu dapati janji berhala kamu benar? Nabi bercakap dengan 9 orang. Perbuatan tu dilihat oleh sebahagian sahabat. Sebahagian sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa faedah bercakap dengan orang mati? Tak boleh jawab pun. Nabi kata ketika mana aku cakap tu, Allah Ta'ala kembalikan ruh dia orang masuk dalam jasad. Dia orang dengar tapi tak boleh jawab. Masa tu memang sakit mental dengar ayat Nabi. Penyesalan yang tak akan habis sampai bila-bila. Dan sebahagian riwayat kata yang paling nak jawab tu Abu Jahal, tapi tak boleh jawab. Kalau Abu Jahal jawab, banyak cerita pula. Cuma dia tak jawab. Maknanya nak kata betul lah Muhammad, yang kamu beritahu dulu memang betul, sangat-sangat betul. Tapi apa nak buat dah sekarang? Tak ada apa, tak ada manfaat. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu dia kata saya alamun, kamu akan tahu. Kalau orang belajar bahasa Arab, sin tu saufa, akan tahu. Kalau kita sebut kalla saufa ya'lamun, tidak, nanti kamu akan tahu, lambat lagi akan tahu tu. Saya'lamu, maknanya sin tu sambung terus dengan ya'lamun, maknanya jawapan tu tak akan lama, keyakinan tu kamu akan dapat. Maknanya macam nak beritahu pada kita, yang lawan-lawan Nabi ni tak lama kat mati, kalah perang Badar.
Masa tu dia orang akan tahulah akhirat tu ada. Masa tu dia orang akan tahu. Okay. Dan juga nak beritahu pada kita, ke semua manusia yang tak percaya akhirat, kelak dia akan tahu juga. Dia akan percaya. Dia nak tidakkan banyak mana pun, silakan. Dengan umur yang masih ada. Tapi last sekali kamu tak akan boleh tolak benda tu. Lepas pada kamu mati, kamu akan percaya. Macam-macam mana pun kamu akan percaya. Bangkit-bangkit di padang mahsyar kita akan tengok. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala cerita kebangkitan manusia di padang mahsyar, Allah Ta'ala nampakkan neraka dan nampakkan syurga. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak bagi sedar dunia dulu dah ada orang cerita syurga neraka, tapi kamu buat tak endah. Masa bangkit pada kubur masing-masing tu tak kena azab lagi, tapi bangun-bangun pada kubur tu tengok neraka ada. Sebahagian orang yang lawan di dunia dulu kata neraka tak ada, dia orang stres pada tu. Bangkit-bangkit pada kubur, ish, ada neraka rupanya. Kita dulu adalah geng-geng spanduk neraka tak ada. Tiba-tiba ada. Dia jadi azab awal sebelum masuk neraka. Sebab kita kena tahu azab neraka ataupun azab akhirat ni, dia bukan azab tubuh badan dia juga azab mental orang tu. Mental. Jadi fikir jadi serabut. Macam kita hari ni tuan-tuan, bila mana kita hidup atas dunia, dengan umur kita ni, kadang-kadang kita fikir seorang, banyak juga aku ambil pilihan yang silap sepanjang umur. Bila fikir-fikir tu jadi rasa macam tiba-tiba jadi macam stres sekejap. Kalau dulu aku tak buat lagu ni, tak jadi lagu ni. Tu atas dunia. Boleh undur lagi, boleh baiki lagi. Di akhirat tak boleh undur. Tak boleh undur. Silap langkah lawan Nabi, celaka badan, kekal selama-lamanya. Ini Allah Ta'ala nak beritahu ayat 1 sampai ayat 5. Keadaan orang yang tak percaya akhirat ni, mana-mana zaman pun ada. Ayat 1 sampai 5. Bukan Quraisy je, Melayu pun akan berlaku benda yang sama. Bangsa apa pun akan berlaku benda yang sama. Dan Allah Ta'ala beri jaminan, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Bahkan nanti dia orang akan tahu, dan nanti pasti dia orang akan tahu. 2 kali ulang. Nak beritahu pada kita, jangan bimbang wahai Muhammad, kalau orang lawan kamu, tak payah pening kepala lah, fikir. Tak payah pening kepala. Sebab itu tugas kami yang akan tarik mereka untuk mereka percaya kiamat. Sebab Nabi ni, bila Nabi cerita kiamat, Nabi tak dapat buktikan kiamat dengan baik. Bukan Nabi tak dapat bukti, cuma Nabi tak dapat nak beri keyakinan yang bersifat kejap orang boleh terima. Sebab orang tak dapat tengok dengan mata panca indera ni, dia jadi macam tak apa nak percaya. Nabi cerita tu, bila mana Nabi cerita kiamat, dia orang ejek Nabi, persendakan Nabi. Nabi balik rumah, Nabi ni jadi berat, ketak dada Nabi. Sebab tu dalam surah Kahfi Allah Ta'ala sebut, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi wahai Muhammad, kamu hampir-hampir ingin memotong kepala kamu kerana stres ataupun tertekan melihat orang yang lawan dakwah kamu. Ini perasaan Nabi. Nabi ni Quran sebut bakhi'un. Bakhi' dalam bahasa Arab, orang yang nak bunuh diri dengan cara ambil pedang, ambil parang, potong kepala rapat. Butuh 2 tu. Bukan kata ambil pisau lipat toreh-toreh nadi. Ini bukan main-main punya stres. Ini betul-betul stres. Kalau ada benda tajam, aku sembelih diri aku sendiri. Nak beritahu jiwa Nabi. Bukan kata Nabi tu nak bunuh diri. Nak beritahu terlintahlah hati Nabi seperti itu dengan sebab orang lawan dakwah Nabi. Sebab Nabi tak boleh nak beri jawapan yang memuaskan hati orang. Lalu ayat-ayat ni menenangkan Nabi, wahai Muhammad, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Dia orang akan tahu, pasti dia orang akan tahu. Sekarang ni kerja kamu sampaikan. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 tu dia bercakap tentang itulah. Dia bercakap tentang perkara tu. Okey. Jadi tu bahagian pertama tuan-tuan. Jadi malam ni kita selesai bahagian pertama, ayat 1 sampai ayat 5 surah An-Naba. Kuliah akan datang hari Isnin. Malam ni je hari Ahad. Sebab malam esok saya ada urusan. Akan datang kita ikut jadual macam biasa hari Isnin. Kita akan bahas bahagian kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-16, iaitu dalil-dalil akal untuk kita cerna dan kita percaya kiamat tu ada. Allah Ta'ala suruh tengok guna akal.
Tak suruh tengok guna wahyu ni. Tengok alam sekeliling, kamu boleh kamu boleh nampak kiamat tu ada, pasti ada. Jadi itu pada perbahasa bahagian kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Okey. Jadi kita berhenti situ pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Kita berpada situ je lah. Ada soalan ke orang yang nak tanya? Kalau ada yang nak bertanya. Tak ada. Okay. Akan datang kalau tuan-tuan nak tanya soalan, sama ada bertulis ataupun direct, bolehlah. Maknanya kalau ada nak hantar awak-awak, tak ada masalah pun, saya boleh jawab. Okay. Dan tak semesti isu tafsir jugalah. Isu apa-apa yang tuan-tuan nak tanya, yang saya boleh jawab. Yang tak boleh jawab, kita tak jawab lah. Okay. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.